kita tengok Putrajaya tu ya, di mana memenangi 5,438 majoriti. Mungkin boleh komen sikit Putrajaya ni antara Datuk Husam dan juga Tengku Adnan. Ya, saya rasa ini majoriti yang dikatakan sebagai satu majoriti yang selesa, tapi dia sebenarnya refleksi kepada kepada tekanan yang diberikan oleh Datuk Husam terhadap terhadap Datuk Tengku Adnan itu. Kerana sebelum ini kerusi Putrajaya dianggap sebagai kerusi yang easily win by the Barisan Nasional. Kemungkinannya kalau Datuk Husam tidak bertanding, mungkin calon BN yang bertanding itu mungkin menganggap bahawa dia akan menang kan. Tapi kerana usaha ataupun tentangan yang ditunjukkan oleh Datuk Husam tu, maka Barisan Nasional juga terpaksa melakukan satu usaha kempen yang juga serius. Jadi saya rasa itu adalah refleksi daripada majoriti yang sedemikian itu. Maksudnya ada semacam blessing in disguise jugalah Datuk Husam bertanding di situ, kan? Jadi bermakna untuk pilihan raya yang akan datang ini, Putrajaya tidak boleh dilihat sebagai satu kursi yang kursi BN lah, kursi selamat pada Barisan Nasional. So agaknya lah pada pandangan Encik Zaini sendiri, kalau kita lihat sebelum ni ada kawasan-kawasan panas, negeri-negeri yang negeri yang panas ya, dan juga ada beberapa negeri yang ditadbir oleh pembangkang. So macam agaknya pada pilihan raya kali ni, mampukah Kerajaan Barisan Nasional mengambil semula negeri-negeri tersebut? Ada tak chances, peluang? Ya, dalam satu pertandingan peluang itu memang ada untuk kedua belah pihak kan. Tapi dia bergantung kepada, dalam satu pertandingan dia bergantung kepada kesepaduan yang ada pada pihak-pihak yang bertanding lah. So dalam konteks ini peluang untuk Barisan Nasional mengambil, misalnya dikatakan Kedah ataupun Kelantan itu dilihat sebagai ada peluang yang baik. Tetapi di satu pihak yang lain juga dikatakan bahawa pembangkang juga punya peluang untuk menawan Negeri Sembilan umpamanya kan. Jadi ini satu pertandingan yang agak menarik ya. Sebab peluang di kedua pihak tu ada, kerana pilihan raya ni is about how you are able to manage perception. Macam mana you boleh capture persepsi yang ada dalam kalangan pengundi kan. Misalnya kita lihat Johor dianggap sebagai kubu kuat UMNO, kerana UMNO dikatakan lahirnya UMNO itu di Johor. Tapi nampaknya pada kali ini pihak pembangkang sudah making inroads, sudah membuat ataupun membuka laluannya di negeri Johor. Jadi peluang, dalam konteks peluang tadi, di pihak pembangkang pun ada peluang, di pihak pemerintah pun ada peluang. So Cik, apabila Cik melihat pengundi atas pagar ni, kan, so macam bila-bila boleh swing ke mana-mana, so apa komen? Ya, itu memang sifat pengundi atas pagar lah. Salah satu daripada ciri dia they will made up their mind at 11 hours kan. Cuma pada kali ini, satu perkara yang kita harus ingat bahawa pilihan raya 2013 ini adalah merupakan pilihan raya yang paling lama sekali period kempen dia. Maksud saya di sini, semenjak lepas 2008 kita sudah parti-parti ini sudah berkempen. Secara sosiologikalnya mereka sudah berkempen semenjak 2008 ni. Semua secara officialnya diumumkan baru-baru ini. Jadi saya rasa pengundi atas pagar tu adalah sangat marginal bilangannya. Maknanya sudah ada semacam suatu penetapan tingkah laku siapa yang mereka nak undi di kalangan masyarakat Malaysia yang layak untuk mengundi itu. Sebab period kempen itu sudah begitu lama. Dia biasanya jumlah pengundi atas pagar ni kita akan dapat lihat dengan jelas kalau dengan pilihan raya yang lalu lah. Tapi 2008 hingga ke 2013 ni sudah pun berkempen. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian juga dalam kita menganalisis tentang pengundi atas pagar. Bagi saya pada kali ini, pengundi atas pagar tu begitu marginal sifat dia. Sebab mereka sudah pun diberikan satu period kempen, satu pendedahan tentang kepentingan pilihan raya ke-13 ini. Jadi saya lihat signifikasinya
bukan tidak ada signifikan di penghuni atas pagar tu, tapi maksudnya bilangan mereka tu, jumlah mereka yang dikatakan sebagai di atas pagar tu adalah menipis berbanding dengan pilihan-pilihan yang lalu. Okay, saya teringat yang di mana Prof Ulur ada menyatakan bahawa penghuni di Malaysia ini ditentukan oleh persepsi, bukan fakta. Apa komen? Ya, persepsi tentang bagaimana dia sebenarnya, daripada persepsi itulah membentuk sikap kan. Daripada pengumpulan beberapa persepsi itu akan membentuk sikap untuk mereka menentukan siapakah yang akan mereka undi. Okey. Jadi saya setuju dengan pandangan Profesor Ulung kan dalam kita buat kajian tentang election. Kita tidak boleh kata bahawa kita mengkaji apakah sebenarnya ada dalam pemikiran pengundi. Yang kita kaji adalah sejauh mana how do they perceive election itu kan, this time around. Apakah isu yang mereka anggap isu yang begitu penting yang akhirnya akan mendorong ataupun memberi mereka petunjuk untuk mereka mengundi siapa. Okey. Jadi di situlah persepsi itu terbentuk. Which parti yang manakah yang akan mereka undi, sama ada X ataupun Y kan. Sebab kita tidak tahu apakah yang sebenarnya ada dalam benak hati mereka tentang siapakah parti yang mereka sokong ataupun calon manakah yang mereka sokong. Memang persepsi itu suatu yang merupakan asas yang fundamental dalam kita berkatakan tentang election. Bukan saja di Malaysia sebenarnya, tapi di mana-mana pilihan raya sekalipun di dunia ni. Okey, nampaknya mungkin kita boleh berehat seketika. Kita akan teruskan sebentar lagi depan. Baik.